Cubaan. Cubaan 1, 2. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tad'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak redha pada kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dikatakan sebenar-benar petunjuk. Dan kalau seandainya kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang pada kamu ilmu, mana pengetahuan, maka tiadalah bagi kamu itu daripada Allah Ta'ala pembantu dan penolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Hormati silakan al-fadil tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan Bilal, seterusnya Tuan Siak jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sekalian jamaah muslimin muslimat wal mukminin mukminat ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat pada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah bab tauhid ataupun akidah, kitab pemata tauhid di muka surat 264. Betul 264 Baik. Masih lagi di dalam pembahasan bait syair yang ke-51. Bait syair 51
Di mana dalam bacaan itu Syekh Ibrahim Laqani disebut wa qauluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibun. Dan perkataan mereka sesungguhnya berbuat baik itu wajib, atas mereka adalah perkataan yang bohong. Wa qauluhum inna salaha wajib, sesungguhnya berbuat baik itu wajib atau matalah adalah bohong. Alaihi zurun ma alaihi wajibu, tidak ada atas matalah itu sesuatu yang wajib. Tidak ada atas matalah itu sesuatu yang wajib. Yang wajib mana? Bila ditaklukkan kepada, dikaitkan dengan makhluk lah, gitu. Sedangkan Allah Ta'ala itu dia ada sifat-sifat wajib. Itu sifat 20. Baik. Jadi kita sambung. Dan masalah inilah yang menjadi sebab berpisahnya Syekh Abu Hasan Asy'ari daripada gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Al-Jubai ini gurunya pahaman Mu'tazilah. Asalnya Abu Hashim Asy'ari pun Mu'tazilah juga. Jadi dia ada clash lah. Dia ada clash dengan gurunya Al-Jubai. Antaranya inilah, perkara inilah. Kerana Abu Hasan pernah bertanya kepada gurunya Al-Jubai di dalam pelajarannya. Dan berkata, apakah yang kau katakan kepada 3 orang yang bersaudara, seumpamanya di mana salah seorang di antara mereka meninggal di waktu sudah besar dan dalam keadaan taat pada Allah. Yang pertamalah. Yang pertama dia kata dia ada 3 bersaudara. Masalan, mataqulu fi salasati akhwatun, dia kata ada 3 saudara. Masalan, seumpamanya mata ahwanuhum kabiran muti'an. Jadi salah seorang dia tadi mati ketika dewasa dan keadaan muti', taat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal akhar kabiran asian. Yang kedua, dia meninggal ketika besar. Meninggal dalam keadaan besar ketika dia besarlah, dewasa. Besar maksud dewasa lah. Tetapi dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wasalisu sagiran. Yang ketiga mati dalam keadaan kecil. Masih ada kecil lah. Mati dan masih kecil. Maka berkatalah Al-Jubai. Jadi Abu Hasan Asy'ari diminta pandangan lah daripada Al-Jubai berkenaan dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, seorang lelaki mati dalam keadaan dewasa, dalam keadaan muti', taat kepada Allah. Yang kedua, lelaki kedua mati ketika dia dewasa, tapi dalam keadaan asi, maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mati ketika kecil. Tapi dia tak sebutlah taat, dia tak tahan kan, dia kecil. Macam tu. Maka berkatalah Al-Jubai, yang pertama diberi pahala, dia kata. Al-awwal yusabu bil jannah. Yang pertama diberi pahala dengan syurga lah. Mana dia dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wasani yu'aqibu bin nar. Yang kedua diazab. Diazab, diseksa, masuk dalam neraka. Wasalis la yusabu wa la yu'aqabu. Yang ketiga tidak diberi pahala dan tidak dibalas seksa. Itu pandangan dia lah. Mana yang pertama tadi yusabu bil jannah, beri pahala dengan syurga. Yang kedua yu'aqibu bin nar, diiqab dan diazab dalam neraka. Wasalis la yusabu wa la yu'aqabu. Yang ketiga tidak diberi pahala dan juga tidak diiqab, disiksa Allah Ta'ala. Lalu Abu Hashim Al-Asy'ari berkata, jika yang ketiga itu berkata, wahai Tuhan, kenapa engkau matikan aku di waktu kecil dan tidak membiarkanku hidup sampai besar, hingga dapatlah aku berbuat taat kepadamu dan masuk dalam syurga, apakah yang akan dikatakan oleh Tuhan? Ini persoalan Abu Hasan Asy'ari untuk yang ketiga tadi kan. Kanak-kanak kan.
Kanak-kanak kan la yusabu wa la yu'aqabu, tidak diberi pahala dan juga tidak diseksa. Jadi Abu Asy'ari tanyalah, fa in qala salis ya rab lima amittani saghiran wala abqaitani fa'atiuka fa'adakhala jannah. Ya Allah, tentu kenapa engkau matikan aku waktu kecil, dan kenapa tak kau kekalkan aku sehingga besar. Wa ma'abqaitani fa'atiuka, sehingga aku boleh buat taat pada engkau. Fa'adakhala jannah, sehingga aku boleh masuk syurga. Dia kata. Maka Jubai jawab kata, Tuhan akan berkata, sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau kalau besar nanti akan berbuat maksiat. Dia kata, inni a'lamu annaka law kabirta asaita. Sungguhnya aku tahu kalau engkau nanti bila besar engkau akan maksiat padaku. Fatadkhulul jannah, lalu engkau nanti akan masuk dalam neraka. Dia kata, fakana aslah laka antamuta saghiran, maka adalah dia lebih baik bagi engkau bahawa engkau mati waktu kecil. Kan dia kata, maka lebih baik aslah dia. Jadi dari situ ada perkataan aslah tu. Jadi pandangan Mu'tazilah ni, Allah Ta'ala wajib mencipta aslah. Salah wal aslah kan, yang kita bincangkan. Jadi Allah Ta'ala wajib menjadikan baik dan lebih baik. Baik dan lebih baik. Itu yang dijawab oleh Jubai itu. Dia kata, maka Jubai kata, yaqulu rabb inni a'lamu annaka la kabirtu asaita fatadkhulul nar fakana aslah laka an tamutu saghiran. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku tahu. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku tahu sesungguhnya engkau, jikalau engkau je besar esok, engkau akan maksiat padaku, maka sudah tentu kamu masuk dalam neraka. Fakana aslah, maka adalah ianya perbuatan aku itu menjadikan kamu mati kecil itu. Dia kata aslah, lebih baik laka bagi engkau antamu tasaghiran, bahawa kamu mati lebih kecil. Mati kecil itu lebih baiklah bagi engkau daripada kau mati besar. Jadi situ adanya maknanya elemen aslah kan, aslah lebih baik. Ini pandangan daripada Mu'tazilah, Jubai lah. Baik, kemudian Asy'ari berkata lagi, lantas jika yang kedua berkata, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak matikan aku di waktu kecil? Ini lelaki kedua kan. Lelaki kedua kan dia mati ketika dewasa, lepas tu dia dalam asi, maksiat pada Allah. Betul kan? Lelaki kedua dia mati dalam keadaan dewasa, kemudian asi. Wa akhar kabiran, asian, dia mati ketika dia besar tapi dia maksiat. Jadi Imam Abu Asy'ari tanyalah kepada gurunya Al-Jubai, kan? Dia kata, ya rab lima lam tamuttani saghiran fala adkhul nar. Ya Allah Tuhanku, kenapa engkau tak matikan aku waktu kecil, maka bolehlah aku masuk dalam neraka. Maza yaqulu rab, bagaimana Allah Ta'ala nak jawab? Dia kata. Lalu Al-Jubai, fahabatil Jubai, maka Jubai pun tercengang. Tercengang dan terdiam. Ini tak boleh nak debat lagi lah. Nak debat lagi dengan Abu Hasan Asy'ari. Fataraka Asy'ari mazhabahu, lalu meninggalkan oleh Asy'ari akan mazhabnya. Mazhab gurunya itulah Al-Mu'tazilah. Wastaqala huwa wa tabahu bi tali ma zahaba ilaihi Mu'tazilah. Kemudian Abu Asy'ari meninggalkan mazhabnya dan menyibukkan diri bersama pengikutnya. Mana dia pun ada pengikut. Pengikutnya sebagi ibtal, membatalkan pendapat-pendapat Mu'tazilah yang lain dan menetapkan apa-apa yang telah datang sunnah dengannya, serta telah berlalu atasnya jamaah. Kaya itulah mereka dinamakan sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah. Golongan ahlu sunnah wal jamaah
ahli sunnah maksudnya ahli yang mengikut sunnah Rasulullah dan sunnah para jamaah dari segi dari segi etikat mereka lah, samalah etikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan zurun, kan ada dalam matan itu disebutkan, sebut dia kata zur wa qaluhum inna salah wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Dan mula perkataan mereka Mu'tazilah, sesungguhnya salah itu wajib, mana berbuat baik itu wajib. Ini pandangan Mu'tazilah. Alaihi zurun, atasnya pandangan tadi adalah batal. Ma alaihi wajib, sedangkan benda itu tidak wajib ta'ala. Baik, jadi perkataan musannaf dengan zu di samping dia diertikan dengan bohong atau batil, juga ditafsirkan dengan muzayyinul zahir fasidul batin. Muzayyinul zahir fasidul batin, berhias zahirnya aset batinnya. Berhias zahirnya maknanya batinnya zahir dia cantik lah. Termasuk muzayyinul zahir ni mana luar cantik. Istilah kita kan, luar cantik tapi dalam fasid. Zahirnya cantik, lawa kan jawapan tu, baguslah. Tapi sebenarnya batil. Jawapan dia sebenarnya batil lah gitu. Baik, jadi dikatakan berhias zahir kerana peribaratannya dengan al-salah wal aslah, dan fasid batinnya kerana kalau wajib atas Allah Ta'ala as-salah wal aslah bagi hamba-hambanya, saya tidaklah dia menciptakan orang kafir yang fakir di dunia ini terazab dengan kefakirannya, dan di akhirat nanti terazab dengan pedih, seksa pedih yang selama-lamanya. Kerana yang aslah baginya adalah tidak menciptakan, dan jika dia menciptakannya maka yang aslah baginya adalah mematikan waktu kecil atau mencabut akalnya sebelum taklif hukum. Situ dia. Kan? Jadi Allah Ta'ala tidak wajib menciptakan aslah wal aslah, mana baik dan lebih baik. Kalau seandainya Allah Ta'ala wajib menciptakan baik dan lebih baik, maka sudah tentu tidak akan diciptakan orang kafir. Orang kafir, dah lah dia kafir, lepas tu hidup pula keadaan susah, miskin. Di samping itu, dia dah balik dari parakat, dah taklif hukum. Kalau tak buat, memang diazab lah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tak Muslim, sudah tentu masuk neraka. Gitu. Jadi sudah tentu sepatutnya Allah Ta'ala matikan segala orang kafir ni sebelum mereka ditaklifkan hukum. Kalau nak selamat lah kan. Kalau tak nak orang kafir ni masuk neraka, maka Allah Ta'ala kena mematikan setiap orang kafir itu sebelum ditaklifkan hukum, sebelum balik bakal lagi. Semua dah wajib dimatikan Allah Ta'ala. Tapi zahir nampak je kan, ramai yang masih kafir lagi walaupun dah tua bangka dan sebagainya, masih dengan etikat dia, masih lagi sembah patung berhala dan sebagainya. Tak? Gitu tuan. Baik. Dan dikatakan berhias zahir kerana pengibaratannya dengan al-salah wal aslah, baik dan lebih baik, dan fasid batinnya kerana kalau wajib Allah Ta'ala itu aslah wal aslah, maka bagi hamba-hambanya, nescaya tidaklah dia menciptakan orang kafir yang fakir di dunia ini terazab dengan kefakirannya, dan di akhirat nanti terazab dengan seksa pedih pula yang selama-lamanya. Kerana yang aslah lebih baik baginya adalah tidak menciptakan, dan jika dia menciptakannya juga, maka yang aslah baginya ialah mematikannya waktu kecil orang kafir tadi, atau mencabutkan akalnya sebelum taklif hukum, sebelum ditaklifkan hukum. Itulah yang lebih baik lah kalau seandainya wajib Allah Ta'ala menciptakan aslah salah wal aslah, baik dan lebih baik. Sedangkan Allah Ta'ala tidak wajib pun mencipta baik dan lebih baik itu. Gitu.
Baik, seterusnya ada kisah di sini. Kisah daripada Hafiz Ibn Hajar. Wa qiya anna Hafiz Ibn Hajar marra yawman bisu fi mawqibin azim. Dia kata, satu hari Imam Abu Hafiz Ibn Hajar pernah melalui satu pasar yang terdapat perarakan dengan suasana yang indah. Wahani'ah al-jamilah. Suasana yang cantik, lawa, berarak kan. Contohlah tengok kalau orang berarak mereka macam ni kan. Macam-macam cara persembahan daripada kontingen lah ketika berarak tu. Macam tu. Meriah orang berarak kan. Jadi suasana yang indah. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba seorang Yahudi yang sedang menjual minyak panas. Minyak panas bergegas-gegas menuju kepadanya. Dalam keadaan sangat kotor dan buruk dan kotor disebabkan seluruh pakaiannya dilumuri dengan minyak gitu. Dan sambil menggenggam kendali bagalnya dia berkata, dia pegang faqabada ala lijamil balgi, dia pegang akan tali bagal Ibn Hajar itulah. Pasal itu Ibn Hajar tu lalu dalam keadaan, ada riwayat menyatakan keadaan Ibn Hajar tu dia pakai yang cantik, lawa, berjubah, berserban dan sebagainya. Jadi orang Yahudi tadi datanglah. Datang, dia pergi Ibn Hajar, dia pegang tali. Ada riwayat lain menyatakan kuda. Kan Ibn Hajar dia naik kuda. Ini dia kata Ibn Hajar naik bagal. Lalu dia berkata, wahai Syekh Islam Ibn Hajar, engkau menyangka bahawa nabimu pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maka penjara manakah yang kau berada padanya? Dan syurga apakah yang aku berada padanya? Dia kata, soalannya lah. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara orang beriman, syurga orang kafir. Dia tengok dengan Ibn Hajar dalam keadaan cantik, lawa, berserban, berjubah kan. Ini ke yang dikatakan dunia sijnul mukminin? Tak nampak sijnul mukminin pun Ibn Hajar tu. Dia tengok dunia, Nabi kamu kata dunia adalah penjara orang beriman, syurga orang kafir. Tapi saya tengok engkau ni Ibn Hajar dengan pakaian jubah, dengan serban, dengan naik kuda dan sebagainya, dengan segak dan sebagainya. Tak ada pun yang dikatakan yang Nabi kamu kata tu dunia adalah penjara orang beriman. Nampak macam tak penjara pun. Itulah pasal itulah maksud dia lah pertanyaan dia kepada Ibn Hajar itu. Macam tu. Kan dia kata tu, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maka penjara manakah yang engkau berada padanya? Sebab saya tengok pakai engkau dengan segak, dengan serban jubah dan sebagainya. Dan syurga apakah yang aku berada padanya sedangkan aku ni miskin? Sedangkan Nabi kamu kata dunia inilah syurga kepada orang kafir. Tapi aku hidup ni pun susah ya, susah, melarat hidup aku ni. Dengan pakaian buruk, kotor, dilumuri dengan minyak dan sebagainya. Mungkin dia ni penjual minyak dan sebagainya, tapi tak sebutlah dia penjual minyak. Kalau penjual minyak pun dia ada macam-macam minyak kan. Kalau jual minyak wangi pun wangilah minyak juga. Kalau jual minyak apa tu, minyak gas, minyak tanah, memang bau busuk lah, bau minyak tanah kan, minyak petrol dan sebagainya. Tapi tetap duit jugalah. Sama sekarang kan minyak mahal kan. Mungkin minyak masa itulah mungkin tidak ada nilai lah minyak masa itu. Dia kata. Jadi lemuri dengan minyak, mungkin minyak hitam ke kita tak tahulah, tapi buruklah rupa dia. Itu. Maka Syekh Islam berkata, maksud dengan dunia syurga, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Itu Syekh Islam Ibn Hajar jawab, saya dibandingkan dengan apa-apa yang telah disiapkan Allah Ta'ala padaku di akhirat nanti berupa kenikmatan-kenikmatan, seolah-olah sekarang ini
aku berada dalam satu penjara. Dan engkau dibandingkan dengan apa-apa yang telah siapkan Allah Ta'ala bagimu di akhirat nanti berupa azab yang sangat pedih, seolah-olah engkau sekarang berada dalam satu syurga. Itu jawapan dia. Dia kata. Itu maksudnya. Anna bin nismati lama a'adallahu li fil akhirah minan na'im ka'anni al'an fis sijni. Dia kata. Aku dengan nisbah apa yang disediakan bagi aku oleh Allah Ta'ala bagi aku di akhirat daripada segala nikmat, maka seolahnya aku sekarang ini dalam penjara. Itulah ibaratnya itu dunia penjara pada orang beriman, syurga bagi orang kafir. Macam tu. Maksudnya aku dinisbahkan diri kita ni, kalau dinisbah dengan akhirat itu, dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan dengan nikmat dan sebagainya, syurga dan sebagainya, maka seolah macam kita ni berada dalam penjara. Sebab apa? Sebab apa? Kalau saya lihat dalam syarah hadis ni dan kitab lain, dia kata maksudnya kita ni tertakluk dengan segala hukum hakam. Kita tertakluk dengan segala hukum hakam. Di samping itu kita ditaklukkan dengan kena buat taat. Kita kena buat taat, satu. Yang kedua, kita kena jaga diri kita jangan melakukan benda-benda yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya tu, penjara kepada orang beriman. Mana kita tak boleh buat sesuka hati kita. Ada pantang larangnya segala hukum hakam. Mana menegah kita daripada buat benda yang tak elok. Sampai itu ditaklif hukum kita kena buat taat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sampai itu kita kena jauhkan daripada dosa maksiat, berzina, mengumpat, mencuri, mengumpat, kan, hasad dengki dan sebagainya. Semualah. Itu semua kita kena hindarkan. Itu maksudnya dunia sijnul mukminin. Dunia adalah penjara kepada orang beriman. Itu maksudnya. Disebut dalam syarah hadis dan kitab hadis yang lain. Baik, kemudian wa anta, dia kata, wa anta binismati lima a'adallahu laka fil akhirah minal azabil alim ka'annaka fil jannah. Dia kata, dan engkau dengan nisbahkan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi engkau di akhirat daripada segala azab yang pedih, ka'annaka fil jannah, seolahnya engkau ni berada dalam syurga. Dia kata, seolah-olah engkau berada dalam syurga. Tu Ibn Hajar jawab kepada persoalan dia tadi yang diajukan kepada oleh Yahudi tadi. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara kepada orang iman dan syurga orang kafir. Maksudnya orang kafir itu kalau didisbahkan dengan akhirat, dengan azab dan sebagainya, sebenarnya seolah macam mereka ni hidup dalam syurga lah di dunia ini. Seolah macam dalam syurga lah. Ini satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, maksudnya orang kafir ni dia tidak terikat dengan segala hukum hakam agama. Dia tak terikat. Macam kita terikat. Dia tak terikat. Dia boleh lentung apa sebab dia nak. Kan, membujuk lalu minta patah dan sebagainya. Dia tak kisah halal haram dan sebagainya, menipu dalam perniagaan dan sebagainya. Tak kisah apa benda tu. Sebab dia tak ada taklif hukum. Pada dia. Dan maknanya ada pula mereka beriktikat bahawa tidak ada kebangkitan akhirat. Habis dunia, habislah. Tak adalah apa lagi. Tidak akan ada hari pembalasan bagi mereka. Itu maksud. Adalah maksudnya maknanya syurga pada orang kafir. Di mana mereka tidak terkaitkan dengan buat taat macam sembahyang, puasa dan sebagainya. Di samping itu, mereka pun tak ada dosa kalau seandainya menipu, minum arak ke, berjudi dan sebagainya, berzina pun tak ada masalah bagi mereka sebab dia tak boleh hukum. Itu maksudlah. Boleh. Wa anta binisbati lama adallahu laka fil akhirah min azabil alim ka'annaka fil jannah. Fa aslama al yahudi. Tiba-tiba Islamlah Yahudi tadi. Islamlah. Kan, mana Allah Taala bukakan hati dia lah. Sebab kemungkinan sebelum tu itulah benda yang berfikir dalam pemikiran dia. Yang mungkin dah lama dia fikir sehingga dia tak masuk Islam. Persoalan dengan apa yang Nabi SAW kata tadi.
ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Gitu. Hadis ni riwayat daripada siapa? Imam Muslim. Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, mendengar jawapan ini orang Yahudi tersebut pun masuk Islam. Kemudian perkataan musannif dengan ma alaihi wajibu. Ma alaihi wajibu, ma itu bermakna nafi. Ma bermakna nafi, makna tidak. Bukan ma bermakna mausul. Isim mausul ni barang yang. Ma pun banyak jenis ma. Antaranya ma nafi kan, dan juga ma isim mausul. Mana barang yang. Ataupun ma istifham. Maza. Maza takul, apa yang aku makan. Kan? Itu istifham, pertanyaan. Ma juga. Banyak jenis ma ni. Sebabnya Quran tu kita tak boleh terjemah suka hati kita. Kena belajar bab nahu, sorab dan sebagainya supaya kita jangan salah menterjemahkan Quran. Sebab ma pun banyak jenis ma, kan? Fa pun banyak jenis fa. Waw pun banyak jenis waw. Macam-macam jenis waw. Baik. Artinya tidak ada atas Allah Ta'ala itu sesuatu yang wajib daripada mengerjakan atau meninggalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbuat dengan ikhtiar. Dan kalau wajib atau Allah Ta'ala mengerjakan atau meninggalkannya, nescaya tidaklah dia itu, Allah Ta'ala itu bersifat mukhtar. Mukhtar mana pilihan. Pilih kan? Kerana makna mukhtar adalah orang yang jika dia mahu, maka dia mengerjakan dia. Dan jika dia mahu, maka dia meninggalkan. Itu maksud mukhtar. Laisa alaihi ta'ala wajib min fi'lin aw tarkin. Li'annahu ta'ala fa'il bi ikhtiyar. Walau wajaba alaihi fi'lu aw tarku lama kana mukhtar. Li'anna al-mukhtar huwa allazi in sya'a fa'ala wa in sya'a taraka. Dia kata. Tiadalah Allah Ta'ala itu wajib dia di atas melakukan atau meninggalkan. Kerana Allah Ta'ala itu yang membuat bil ikhtiar, dengan ikhtiar. Maka jika wajib Allah Ta'ala itu berbuat ataupun meninggalkan, lama kana mukhtar. Nescaya tidak adalah dia mukhtar. Lama bermakna nafi. Li'anal mukhtar, kerana makna mukhtar itu wallazi in sya'a fa'ala. Mana mukhtar itu kalau dia yang Allah tadi, kalau dia kehendak dia boleh buat. Wa in sya'a taraka, dan kalau dia kehendak dia boleh meninggalkan. Jadi tak adalah Allah Taala itu mukhtar nanti. Maka jadilah Allah Taala itu dipaksa. Adapun ayat-ayat yang menunjuk terhadap adanya kewajipan atas Allah Ta'ala seperti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satu pun binatang melata di atas bumi kecuali atas Allah Ta'ala rezeki dia. Maka dibawa atas makna janji. Begitu juga beberapa hadis menunjuk kepada demikian. Iaitu maksud wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu maksudnya al-mahmulatun ala anal muradu bihi al-wa'du tafaddulan. Maknanya hadis ini dipertanggungan di atas maksud Allah Ta'ala itu berjanji. Wa ma min dabbatin Allah rizquha, dan tiada yang melata di atas muka bumi kecuali atau Allah Ta'ala itu rezekinya. Maksudnya janji. Allah Ta'ala berjanjilah. Jadi dipertanggungan di atas janji Allah Ta'ala. Macam tu. Wa kadzalika ahadits adal ala zalika. Dan demikian lagi hadis yang tunjuk atas demikian. Wa taqaddama qalani fi nazri fil ita' fala taful. Seterusnya kemudian yang kedua, hadis yang kemudian kita masuk di muka surat 267, peringatan atas fasidnya mazhab Mu'tazilah yang menyatakan bahawa as-salah wal aslah adalah wajib wa ta'ala. Apa kata Bisyair? Dia kata
Alam yarau illa muhu atfala. Alam yarau illa muhu atfala. Wasyib'aha fahaziril mihala. Tidakkah mereka melihat bahawa Allah Ta'ala itu mendatangkan sakit anak-anak kecil dan yang serupa dengannya, maka takutlah kamu akan seksa. Alam yarau illa muhu atfala. Tidakkah mereka melihat bahawa Allah Ta'ala itu mendatangkan sakit anak-anak kecil. Wasyib'uha fahaziril mihala. Dan yang serupa dengannya, maka takutlah kamu akan seksa. Itu maksudnya. Jadi bait syair ini merupakan tambih, dia kata, peringatan atas fasidnya mazhab Mu'tazilah. Kerana kalau memang wajib atau Allah Ta'ala itu berbuat aslah wal aslah, salah wal aslah, mana baik dan lebih baik, nescaya tidaklah dia mendatangkan sakit anak-anak kecil dan yang serupa dengannya, seperti binatang dan perempuan-perempuan tua, kerana tiadalah manfaat bagi mereka dalam hal hinggapnya segala penyakit kepada mereka. Nampak? Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala wajib menciptakan baik lebih baik, jadi kenapa adanya orang sakit, kan? Kenapa adanya orang duka cita? Kenapa ada orang sedih? Kenapa ada orang mati? Kenapa ada orang macam-macam lah, kecewa dan sebagainya. Jadi kenapa ada orang tua, kan, yang sakit sana sakit sini, nak berjalan bersusah, lutut sakit, pinggang sakit, kan, sakit jantung, macam-macam penyakit, kan. Sebab soalan macam mustahil lah. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan benda tu. Sedangkan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib menciptakan baik dan lebih baik. Jadi dah menyalahilah dengan apa yang berlaku realitinya. Macam tu. Baik. Dan hikmah daripada mendatangkan sakit anak-anak kecil adalah terjadinya pahala untuk kedua orang tua mereka lantaran sakit tersebut. Kerana sakit itu adalah di antara musibah-musibah seseorang, dia beri pahala atasnya. Kerana itulah maka berkatalah Imam Haramain. Dia kata. Jadi apakah hikmah daripada kanak-kanak kecil yang sakit? Jadi kanak-kanak kecil sakit ni hikmahnya kepada ibu bapanya lah. Ibu bapanya akan sabar tengok anaknya sakit, terlantar. Tak boleh nak buat tu buat ni. Jadi kadang ibu bapa pun terpaksa berhabiskan duit. Kadang ada yang sampai terpaksa buat collection. Anak sakit, jantung berlubang tu kan. Sedangkan ibu bapanya bukan yang senang pun, susah. Bila dengar kata doktor kata, oh ni kena buat pembedahan, 100,000, 80,000 kena sediakan duit. Tak pening mak ayah dia. Pening kan nak cari duit kan. Terpaksa buat iklan pula dalam media massa dan sebagainya, nak buat collection demi nak bantu anak ni. Bantu anak. Nak memulihkan penyakit anak tadi. Jadi ianya merupakan tempat pahala kepada mak ayah dia lah. Di atas kesabaran mereka. Dan hikmah daripada mendatangkan sakit anak-anak kecil adalah terjadinya pahala untuk kedua orang tua mereka. Antara sakit tersebut, kerana sakit itu adalah antara musibah-musibah yang beri pahala kepadanya, atasnya. Sebagaimana berkatalah Imam Haramain. Apa Imam Haramain kata? Syada'idid dunya mimma yalzimul abdu asyukru alaiha li'annaha ni'amun hakikatan. Kesakitan-kesakitan di dunia adalah di antara sesuatu yang hamba harus bersyukur atasnya, kerana dia pada hakikatnya adalah nikmat-nikmat juga. Hakikatnya semuanya nikmat daripada Allah Ta'ala. Cubaan dan cabaran, kan, dugaan kepada mak ayah dia, di samping itu nikmat jugalah. Kerana Allah Ta'ala kalau sayang pada hamba tu, antaranya apa yang dia buat, tuan-tuan? Uji kan? Ujilah. Kalau para sahabat pun, kalau Allah Ta'ala tak uji pun, zaman Nabi, kalau sahabat tak diuji, mereka susah hati.
susah hati bila Allah Ta'ala tak uji. Bila Allah Ta'ala uji tu, sonok kan. Kat situnya dapatnya kita tengoklah nilai iman tadi kan. Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana? Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun. Allah Ta'ala yang kamu sangka Allah Ta'ala takkan lalai apa yang lakukan orang zalim. Asibana ayyutraku ayyakunu amana wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu masuk syurga? Sedangkan kamu boleh diuji kan? Ada ayat Quran ni. Asibana ayyutraku ayyakunu amana wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu masuk syurga sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Macam tu. Baik, sekali lagi kan? Perkataan musannaf dengan al-mihal adalah dengan kasrah mim. Kasrah mana bagi bawah? Bermakna seksa. Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwa syadidul mihal. Wa huwa syadidul mihal maksudnya dia adalah yang sangat keras seksaan dia. Kalau mim tu berbaris kasrah pada bawah. Dan sah juga dibaca dengan fathah. Mana bagi atas? Mim dengan makna syak ataupun ragu. Dan boleh juga dibaca dengan dhammah bagi depan. Dhammah bagi depan, mim bermakna yang tertegah. Maka maknanya atas yang pertama, yakni fahaziril mihal. Ini dalam bait syair itu. Apa disebut dalam bait syair? Alam yarau idlamuhu atfala wa shibuha wa haziril mihala. Tidakkah kamu lihat bahawa matahari itu mendatangkan sakit anak-anak kecil dan yang serupa dengannya, maka takutlah kamu akan seksa. Seksa, mihal. Jadi kalau mim bagi bawah tu maksudnya seksa. Kalau mim bagi atas, kalau kita baca atas, fahazilil mihal. Maka takutlah kamu akan seksa. Dan atas yang kedua, fahazihil mahal. Fahaziril mahal. Maka takutlah kamu akan syak pada demikian. Syak atau ragu. Dan ya bacaan yang ketiga, fahaziril muhal. Baca dengan domah. Mim domah lah di depan. Maka takutlah kamu kepada yang tertegah. Yang ini wajibnya sesuatu atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maknanya tiga-tiga boleh. Dia kata. Tiga-tiga boleh. Mana kita boleh baca dengan mim bagi bawah, kasrah, dan mim bagi fathah bagi atas, dan juga boleh kita baca dengan mim bagi depan, muhal. Muhal maknanya wajib atasnya sesuatu Allah Ta'ala. Fahazil muhal. Maka takutlah kamu kepada yang tertegah. Maksud tertegah yang ini wajibnya sesuatu atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tiga-tiga boleh baca lah. Tak ada masalah. Gitu. Ini dalam sinilah bait syair ni. Tapi kayak Quran kan, jangan salah baca pula ayat sama sekali suratul Fatihah kan. Kita tukar lah barisnya. Kita tukar baris kan, orang terkojut belakang. Alhamdulillah Rabbil Ilimin. Alamin dia baca Ilimin. Kan terkejut lah belakang. Baik. Seluruhnya jahil harus atau Allah Ta'ala menciptakan keburukan dan kebaikan. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar tu, tuan-tuan. Perbincangan kita malam ni, insya-Allah. Tandalah. Datang kita sambung lagi. Boleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan kasirah wa siyana fattaya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.